keluar termasuk jalanan. Tapi bila ditutup semuanya, bila ketua polis negara menjadi jurucakap dan alat aparat pemerintah, seperti kita lihat pada ketika itu, terjerit-jerit, terlolong lebih teruk daripada ketua penerangan UMNO umpamanya, ya. Kemudian ketua hakim negara yang terlibat dalam beberapa kegiatan yang dianggap rasuah dan kemudian terbukti dalam laporan Suruhanjaya Diraja yang korek, yang minta peguam menulis. Jadi bila hakim begitu, polis begitu, pendakwa begitu, ramai juga yang dah mati, jadi saya tak maulah sentuh lebih daripada itu. Jadi saya lihat apa pilihan? Pilihan ialah untuk rakyat jadi hakim negara. Itu yang disebut rakyat hakim negara. Rakyat turun ke bawah. Suara rakyat, suara keramat. Kebetulan Datuk Seri Najib ulang. Ada orang bantah, oh ini suara rakyat, suara keramat. Ini macam keramat ni Tuhan. Tak, dia karamah ni karamah insaniyah. Walaqad karramna bani Adam. Itu karamah manusia. Bukan karamah yang disebut dalam ini kalau kupas ilmiah sikit. Dia ada beza. Vox populi ni maknanya suara rakyat. Voice, the popular voice of the people, ya. Vox populi disebut kalau pahaman Kristian yang agak ortodoks, vox populi, vox dei, maknanya mestilah suara Tuhan. Kita tidak, kita hanya suara rakyat, suara keramat menuntut, walaupun pada hemat saya harus juga ada pertimbangan akhlak dan etika. Orang ni kadang-kadang tertangkap prinsip, kadang-kadang cari makan, kadang-kadang tahan sekalah kena ubutan. Ada orang kuat masuk penjara atau ditangkap sekali, keluar terbalik 180 degree. Ini yang disebut oleh mahkamah, disebut turnover ni, ya. Yang kedua, atau yang keduanya daripada tak ada duit di tepi jalanan, tahu dengan rumah, dengan kereta, dia punya naratif pun berubah. Tapi tak heran dalam sejarah PAS, berapa presiden PAS yang keluar parti? Berapa timbalan presiden PAS yang keluar parti? UMNO, presiden UMNO yang keluar parti, timbalan presiden, pimpinannya. Jadi mengapa jadi keadilan jadi yang kelainan? Ya. Pengkhianatan itu berlaku dalam mana-mana sejarah perjuangan. Sebab itu kita tidak pandang ringan yang mengkhianati perjuangan. Soalnya sebab apa dia pilih untuk khianat? Ya. Kedudukan. Sebab konspirasi ambil alih kuasa. Sebab nak jadi kaya. Sebab cari kedudukan. Orang boleh pilih sekarang. Orang tahu sekarang. Ya. Jadi saya tidak kan. Mungkin kadang-kadang masa itu ada juga saya di mahkamah dan tak dapat laraikan semua hal. Ataupun setengah orang dia kata, aku dah tolong Anwar ni puluh tahun, nak jadi calon pun tak dapat. Macam mana? Kursi dah 12, yang layak 20,000. Ya? Kemudian kita dah jadi kerajaan. Kita. Saya tak ada apa. Masa tu saya ahli Parlimen Port Dickson. Ada jadi menteri, ada jumlah menteri. Saya paling bijak, saya ahli parlimen yang pintar, saya ahli parlimen yang ada kelayakan, dan saya tak dapat apa. Itu banyak jadi yang sedemikian. Kalau pilih sebenarnya itu minta pengiktirafan. Sabarlah sekejap. Ya, saya terguling, tersungkur, perengkok dalam penjara sejak 98. Sampai sekarang belum ada jawatan. Sabarlah. Dapat, alhamdulillah. Tak dapat, fatawakkal ala Allah. Kalau kita yakin, tapi bila baca sedap. Fatawakkal ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Tawakal kepada Allah kerana Allah kasih kepada orang tawakal. Tapi bila tak dapat wang, tak dapat pangkat, terbalik tawakal dia. Datuk Seri Anwar Ibrahim Tun Dr. Mahathir Mohamad bercakap, dua figura ni memang sentiasa diperbualkan baik di kedai kopi hinggalah ke peringkat atasan. Secara jujurnya, Datuk Seri Anwar melihat Tun Dr. Mahathir ni bagaimana? Sebab at one time Tun mendakwa dialah polish Datuk Seri daripada bawah, memberi pelbagai peluang. Kemudian Datuk Seri dan pun selalu memamparkan dalam media bahawa sebenarnya kami tak bergaduh, kami sentiasa berbincang dan sebagainya. Tapi end up dia jadi begini.
Itu tanya dia, bukan tanya saya. Kalau Datuk sendiri memandang Tun betul? Dia ada, kalau kata dia ada peranan untuk berikan ruang, benar juga. Saya pun ada peranan pertahankan dia. Semua orang tahu kalau 87 saya tak sungguh-sungguh dukung dia, mungkin dia pun terguling juga masa itu, kalah dengan Tengku Razali. Tapi itu masing-masing kita jalankan tanggungjawab dan berdasarkan keyakinan kita. Dia kata Anwar tak ada apa-apa diangkat. Tak, masa itu saya sudah bukan saja dalam negara tapi juga peringkat antarabangsa. Saya pernah jadi Ketua Kuasa World Assembly of Youth, ad hoc advisory advisor to the Secretary General of the United Nations, dan Asia Pacific Representative Angkatan Belia Islam, Harakatul Syabab, dan Gerakan Belia Islam Sedunia, World Assembly of Muslim Youth, Nadwah Syabab, ya. Jadi ada peranan saya masa itu diberikan, itu sudah dikenali. Jadi dia ambil, saya ucap terima kasih, dan memang benar dia bagi ruang. Tapi kata-kata guna macam dari tak ada apa-apa, dari debu diangkat begitu, ya tak apalah, itu kenyataan politik, ya. Dan saya 2018 dia datang, saya okeylah, terus lupakanlah, dan kita sambung selamatkan negara. Kena rasakan sakit hati, tersinggung, tercuit, ada sebagai manusia, tetapi kepentingan negara mengatasi. Tapi kalau ulang konspirasi dan khianat, dan itu tak boleh lah. Jadi betul saya sekarang tak apalah, biar teruslah. Jadi saya ikut jalan saya. Saya menghadap kepada Yang Bertuan Agong setelah yakin dengan jumlah dan dukungan parti-parti, saya sebut, ya, dukungan ahli-ahli parlimen dari parti-parti yang terlibat. Dan memang itu kenyataannya. Dan proses ini berjalan. Tak mungkin, tak menusabah untuk saya gunakan ruang sehingga menghadap Yang Bertuan Agong dan dalam keadaan saya tidak yakin dengan jumlah itu. Tapi dengan ihsan dan kebijaksanaan Tuan Agong, menangguhkan untuk memastikan ada beberapa pertimbangan. Jadi saya hormat dan insya-Allah akan dapat diluruskan dalam masa terdekat. Ini bukan soal Anwar tidak. Okey. Saya dicalonkan oleh parti-parti, dan kalau sekarang PH itu majoriti parti yang 91, 92 sekarang, ya. Keduanya pilihan raya 2018 itu dia ketengahkan. Sementara Perdana Menteri sementara transisi Tun Mahathir, kemudian Anwar Ibrahim, dan kita menang. Jadi itu yang harus diketahui, bukan perkara ini baru berkembang minggu lalu atau bulan lalu seperti yang didakwa. Satu. Keduanya, saya datang dengan program, dengan agenda. Negara ini ada keupayaan untuk diangkat sebagai negara hebat, ya. Dan dari segi ekonominya, dari sosialnya, bantras rasuah, ya, pembaziran, keangkuhan kuasa. Bila jadi menteri, jadi kedudukan, punggah kekayaan. Ini kita nak berhentikan. Dan saya yakin saya dapat kekuatan dengan sokongan kawan-kawan untuk melakukan. Ya, banyaknya ada kesilapan-kesilapan lalu. Ya, tapi kita maju ke tahap ini kerana kita tahu tentang masalah derita rakyat. Saya tidak bercakap sebagai retorik politik soal derita rakyat. Saya tidak senang dengan kemewahan dan pengumpulan kekayaan sekelompok. Ganti, pemimpin silih berganti, bercakap satu hal, tapi kita tengok bagaimana mereka bergelut dengan kontrak-kontrak isteri, anak, keluarga. Jadi ini yang kita harus hentikan. Kemudian keupayaan umpamanya menarik minat soal pelaburan dan sebagainya. Walaupun sekarang ni kita hadapi COVID-19, seperti yang saya sebut di parlimen, ya, belanjawan pun disebut COVID-19, tetapi banyak yang diterjurus kepada kontrak-kontrak ini. Kenyataan saya, dan saya ingat YB Pekan pun disebut begitu, dia walaupun dia longgar sikit, saya tegas,
kita sokong dari sudut perbelanjaan COVID-19, gaji pejabat awam, emolumen, barisan depan. Kita tidak akan sokong kalau tidak dirubah dulu ya, sebelum kita mengundi bahawa belanjawan ini mesti tertumpu kepada COVID-19. Yang sekarang bukan. Kalau kita bagi syarat kau tak tunai, apa pilihan kita? Ya. Reboi tak pok. Maksudnya macam mana pun tetap istiqomah perjuangan, tak ada istilah fed up dan sebagainya. Rahsia dia apa Datuk Seri? Senyum. Walaupun dalam tangisan. Senyum. Tak. Saya ada keluarga baik, Azizah dampingi. Saya ada teman-teman yang setia. Saya ada guru-guru yang baik. Itu banyak membantu.